demikian, menurut Tan Sri Razarudin Hussein selaku Ketua Polis Negara, pihaknya telah pun membuka kertas siasatan melibatkan isu 3R, Raja, Agama dan Kaum semalam. Menurut Tan Sri, katanya Tan Sri Razarudin, kita telah membuka 61 kes berkaitan isu 3R sejak 27 Mac lalu. Termasuklah kes terbaru melibatkan Muhammad Sanusi. Itu katanya dalam sidang media di Ibu Pejabat Bukit Aman tadi, saudara. PDRM turut membuka kertas siasatan berkaitan isu 3R melibatkan ahli politik, bekas ahli politik dan badan bukan kerajaan. Selain Muhammad Sanusi, kita turut menyiasat bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir, pengurusi DAP Lim Guan Eng dan Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang. Ini kenyataan Ketua Polis Negara, saudara. Jadi Tan Sri Razarudin berkata pihaknya telah menubuhkan pasukan khas melibatkan 21 pegawai dan anggota untuk menjalankan setiap siasatan berhubung kes 3R. Kes disiasat melibatkan isu 3R mengikut Seksyen Kanun Keseksaan Akta Hasutan 1948 dan Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Kertas siasatan yang sudah lengkap akan diserahkan kepada pejabat program negara untuk tindakan selanjutnya. Jadi mengulas lanjut, Tan Sri Razarudin berkata pihaknya mendapati isu 3R kerap dimainkan menjelang pilihan raya negeri. Dia kadang-kadang katanya ada pihak bercakap terlampau seronok tanpa memikirkan perasaan orang lain, fitnah dan mengaibkan. Apa jua perkara sensitif melibatkan isu 3R ini, kita akan siasat segera. Mana-mana pihak yang didapati cuba memainkan isu ini tidak akan terlepas daripada tindakan undang-undang, katanya. Sebab itu beliau menasihatkan agar pemain politik berhati-hati dalam menuturkan sebarang bicara politiknya. Jangan kena syok, seronok sangat, maka timbullah masalah, saudara. Itu gambaran, saudara. Saya haraplah isu-isu yang sensitif sebegini ni kita hentikanlah. Sebab saya rasa anggota polis banyak tugas lain yang perlu dilaksanakan. Bukan hanya memantau kegiatan orang politik. Takkanlah setiap hari nak terima laporan. Lepas satu laporan polis, pada satu laporan polis, saudara. Seolah-olah negara kita ni dalam keadaan yang tidak tentram. Tak baik begitu. Saya mengharapkan agar siapa saja nak naik atas pentas politik, sedarkan diri dulu. Sedarkan diri dulu. Jangan melontarkan sebarang pernyataan yang boleh membahayakan diri dan boleh mengganggu ketentraman, boleh menyentuh tentang 3R ini. Sebab kita mahu masuk dalam gelanggang politik ini secara aman dan tentram, saudara. Ini tentang isu malam saya dah cakap, hari ini keluar lagi tular kononnya kalaulah Datuk Seri Najib tidak dibebaskan sekitar 300,000 kononnya ahli-ahli UMNO tidak akan mengundi dalam pilihan raya negeri. Saya kata 300,000 tu bukan rumah sedikit, banyak. Saya lihat itu macam mana you nak kata begitu. Dulu pun bila diadakan kempen, waktu kempen minta supaya Datuk Seri Najib dibebaskan, apa yang jadi, saudara? Kempen mengutip tanda tangan, dia dapat 15,000 saja. Ini dia bila kata 300,000, saya kata ini mengarut ni, saudara. Dan bagaimanapun saya berharap janganlah diadakan desakan yang bukan-bukan. Sehingga sampai ke tahap mereka, kalau dia ahli UMNO, dia boleh diambil tindakan undang-undang, tindakan disiplin. Kerana bila dia meminta orang kalau tak lepas Najib, maka kita boykot, kita tak usah undi, kita undi Perikatan Nasional. Itu boleh membawa anda kepada tindakan disiplin dan boleh dipecat daripada jadi ahli UMNO. Seorang ahli UMNO tidak boleh mengeluarkan kenyataan yang dilihat menentang parti. Saya ingin menasihatkan pada teman-teman kita yang memang saya tahu bersimpati dengan Dr. Najib, tapi bukan itu caranya. Ada caranya, saudara. Sebab itu saya lihat ni sekarang ni, saudara, bagaimana kenyataan Datuk Zahid. Katanya usaha UMNO terhadap Datuk Seri Najib ini yang masih dipenjarakan di penjara Kajang masih berjalan, masih lagi berterusan, bukan terhenti. Tapi ada caranya, takkan nak dihebohkan. Tapi bila anda meletakkan macam letak pisau kat tengkuk, itu benda tak betul lah caranya. Saya kata usaha berkenaan bagaimanapun tidak perlulah dijelaskan pada umum. Oleh itu jangan kita terjebak dengan permainan pihak luar. Hingga tiba-tiba kita mengikut emosi. Kalau ini keadaannya, maki hamun, kata orang ini tak betul, kata pimpinan UMNO tak betul, kata Perdana Menteri tak betul. Itu bagi saya itu satu cara yang bagi saya lah yang di luar
Sebagai orang parti, tak sepatutnya anda mengeluarkan kenyataan sedemikian. Sebab, saudara, saya dah lihat sendiri. Kemarin sudah ada tangkapan. Ini sedang diusahakan. Kemarin ada tangkapan terhadap Jasmine Loh. Dan polis di Raja Malaysia juga tidak menolak kemungkinan akan menahan beberapa individu yang dikaitkan dengan siasatan skandal YNDB. Itu kenyataan Ketua Polis Negara, saudara. Retinya siasatan sedang dijalankan. Tapi sekarang ni beliau nak keluarkan begitu saja, seolah-olah negara kita tak ada undang-undang. Ada caranya lah. Jangan menurutkan emosi, saudara. Saya mengharapkan agar teman-teman yang bermain dalam media sosial jangan menuturkan kata-kata, oh kalau gitu keadaannya kita boykot. Apa kita dapat? Dan lepas tu ada pula yang mengatakan sokong Perikatan Nasional. Saya kata ini memang kerja gila. Kerana Datuk Najib tak boleh keluar, kita sokonglah Perikatan Nasional. Ini jawabnya nak bunuh UMNO. Sedangkan anda tahu Perikatan Nasional itu adalah orang yang mahu membunuh UMNO. Datuk Najib menentang. Kenapa Datuk Najib berada dalam tahanan? Kenapa Datuk Najib, begitu juga Datuk Zahid Hamidi, dihalakan dengan pelbagai tuduhan sebagainya semata-mata kerana mereka nak bunuh UMNO. Dan sekarang ni kononnya anda sokong Datuk Najib. Sayang Datuk Najib sanggup bunuh UMNO. Jadi melakukan apa yang mereka lakukan pada Datuk Najib juga anda juga ada saham ke arah itu. Terpulanglah saudara. Saya harap saudara berfikir secara matang. Ini bukan benda dah berlaku. Dan kita harus menentang mereka secara anak jantan. Bukan cara anak jantan. Ni boykot. Itu bukan cara anak jantan, saudara. Itu bunuh diri namanya. Saudara, saya haraplah agar countdown kita menjelang hari penamaan calon. Sekarang ni tinggal 16 hari lagi, saudara. Tinggal 16 hari lagi hari penamaan calon dan 30 hari itu hari mengundi. Saya ingin mengingatkan saudara, saya menjelaskan umpamanya UMNO ini sebagai sebuah kapal, ia tidak akan tenggelam oleh kerana air, walaupun dia ada di atas air, tapi ia akan tenggelam kerana diizinkan air masuk dalam kapal itu. Bila anda menyokong Perikatan Nasional, konon-kononnya marah Datuk Najib tak dibebaskan, maka anda juga adalah membuka air untuk menenggelamkan kapal. Itu keadaan saudara. Ini persoalannya, saudara. Saya terima pandangan saudara Razumi. Saudara Razumi, dia hantar pandangan petang tadi, dia kata zaman sudah berubah. Jadi kepimpinan juga perlu berubah. Dia katanya ramai pemimpin politik yang berjaya dan dilihat hebat. Akhirnya mereka jadi Perdana Menteri, jadi menteri hanya kerana UMNO. Tapi sekarang ini mereka menentang UMNO bagai nak agak. Jadi beliau merasakan perlulah UMNO mengubah dasar dan laksanakan syarat-syarat yang lebih ketat pada setiap warga UMNO yang sebelum diangkat menjadi calon wakil rakyat. Maka mereka juga perlu letakkan syarat-syarat yang ketat dengan denda dan sebagainya, saudara. Cuma saudara, saya nak jelaskan. Saya tengok sekarang ni, saya bersetuju dengan tulisan saudara Arif Faizal, Muhammad Arifin, yang masuk wall saya ni. Dia kata tak ada kerja lain Parti Keadilan ataupun pimpinan, bukan Parti Keadilan, saudara, Parti PKM, PBMB, Parti Pribumi Bersatu dan Perikatan Nasional. Lain tak ada, saudara. Ratibnya adalah Kerajaan Madani tumbang. Daripada awal lagi saya, sejak ini tulisan saudara Arif Faizal, Muhammad Arifin, dia kata sejak PRU 15, sejak ia bermula di hari pertama lagi, Perdana Menteri dah angkat sumpah, pihak Perikatan Nasional sentiasa meratibkan bahawa Kerajaan Madani pimpinan Datuk Seri Ibrahim akan tumbang dalam sedikit masa lagi. Itu bila angkat sumpah saja, saudara. Lain tak ada ratibnya, kerajaan tumbang. Nah, ada yang mendakwa dalam sedikit hari, minggu depan, berapa minggu lagi. Namun selepas 8 bulan berlalu, zikir itu masih lagi diulang hingga saat ini, saudara. Walaupun penyokong Perikatan Nasional, sebenarnya penyokong Perikatan Nasional, mereka dah bosan dengan harapan palsu itu. Apa yang dilaungkan oleh pimpinan Perikatan Nasional itu merupakan satu harapan palsu. Memang benar, saudara. Apa pun yang akan berlaku dalam pilihan raya negeri kali ini, dia tidak akan merubah kedudukan di parlimen dan juga pentadbiran kerajaan. Tapi akhirnya sekarang ni itu sudah pun jadi propaganda. Omong-omong kosong, harapan kononnya bahawa ini yang ratib bahawa kerajaan Madani ini akan tumbang sekarang ni dah jadi propaganda pula dah. Dan menjelang PRU 16, PRU negeri di 6 buah negeri ini, saudara, isu propaganda dari pihak PN untuk meracuni minda pengundi.
Ada yang katanya antaranya kerajaan Madani ini akan tumbang pada bulan Ogos. Dengarlah saudara, kenyataan beberapa orang pemimpin, saya tak mahu sebut nama, tapi memang jelas ada pemimpin dari PBM mengatakan bahawa kerajaan ini akan tumbang dan Perikatan Malaysia akan mengambil alih kuasa. Ini satu benda yang bagi saya agak mustahil. Kemudian untuk menokok tambah lagi, kononnya harga barang naik, harga barang keperluan semakin meningkat. Tapi katanya kerajaan gagal mengawalnya. Cuma kita nak bertanya lah, zaman mereka dulu waktu mentadbir kerajaan, apakah mereka mampu mengawal kenaikan harga barangan? Apakah ekonomi negara dalam keadaan yang meriah, yang rancak? Sedangkan waktu itu saya tak mahu mengulangi, tapi itu realitinya, sehingga kan rakyat terpaksa naik bendera putih, nak makan pun susah. Ekonomi rakyat terus lingkup. Banyak kawan-kawan saya yang berniaga tutup kedai sampai saat ini terkapai-kapai. Yang jadi muflis berapa ramai saudara. Dan itulah merupakan propaganda mereka yang saban hari meratip kononnya kerajaan akan tumbang pada bulan Ogos selepas pilihan raya negeri hanya untuk menggapai yakin pengundi. Itu matlamat mereka saudara.